Okey. Macam mana? Mikrofon. Dengar clear tak? Suara okey ke? Dengar jelas ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey? Suara is clear ataupun tak clear juga lagi? Oh, baru clear. Punya dekat setengah jam cakap. Masya Allah, tabarakallah. Tak apalah. Hak yang sudah tu sudahlah. Hak yang kemudian. Baik. Saya nak tinggalkan satu doa. Nabi SAW selalu membacakan ini di antara doa yang paling banyak Nabi baca. Salah satunya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kandungan doa ini cukup besar. Maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami. Atina fid dunya hasanah. Hasanah tu kebahagiaan. Hasanah tu bukan hanya bahagia pada hati. Bahagia pada setiap apa yang kita ada. Hasanah ni. Bukan hasanah dengan duit. Bagi contoh macam malam ni. Orang surau kita sebut dah, Ustaz, malam ni nak bagi ceramah Ustaz ni dekat surau Al-Qudus. Tapi Ustaz, kita terpaksa cut bajet Ustaz. Geng surau sebut dah. Saya kata tak payah cut bajet. Ambil duit ni masuk dalam tabung surau, guna untuk kegunaan surau. Tak payah cut apa. Bila sebut cut berarti apa? Kita dah menafikan satu hak daripada hak-hak yang ada. Sedangkan masjid adalah tempat untuk kita buat kebajikan. Jangan tuan-tuan, saya tak suka. Tak suka apa? Tak suka kita tanam persepsi negatif. Sebab tu hasanah dalam dunia ni bukan dengan duit saja. Hasanah ni macam-macam. Tuan-tuan, puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Sebagai contoh ni saya sebut ni. Bila sebut tentang hasanah, bila buat satu benda baik, akan bercambah kebaikan yang lain. Dia perumpamaan yang Nabi sebut, yang Allah sebut dalam Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Ni ada gambar saya kat bawah ni. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah. Nak buat baik ni, dia kena infak ni, dia kena korbankan harta dia, korbankan jiwa raga dia, korbankan apa yang dia suka untuk agama, dan Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada itu. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni macam saya lah juga, mungkin tuan-tuan juga di antara yang terkesan. Betul, sebelum ni kita boleh jumpa dekat surau Al-Qudus, ni kita jumpa dalam Facebook. Tapi tak apa, walaupun kita jumpa dalam Facebook, tidak menjadi satu halangan untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, tolong jangan, orang kata apa? Tolong jangan tutup pintu rezeki. Maksudnya apa? Kadang-kadang dengan doa itu buka rezeki, kadang-kadang dengan bagi makan kita buka rezeki, dengan senyuman kita buka rezeki, dengan kita bagi salam juga membuka rezeki, dengan kita berinteraksi, berkomunikasi juga dengan di antara orang yang ruang-ruang untuk membuka rezeki. Tolong jangan tutup pintu rezeki di kalangan kita. Sebab apa yang tadi, ayat yang saya baca tadi, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita. Jangan tertipu, jangan terpedaya dengan sifat-sifat dunia yang boleh melalaikan kita. Tetapi bimbang, kerana dengan apa yang kita ada hari ini, akhirnya kita terjumus kepada kancah kelalaian, kealpaan dalam dunia. Sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, guru saya pernah berpesan, kita buat baik, jangan minta orang balas baik. Kita buat baik, jangan minta jangan minta orang balas buat baik. Tapi kita buat baik, ingat Allah Ta'ala akan bagi kebaikan untuk kita. Tuan-tuan tak percaya? Macam malam ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, yang saya sebut tadi, geng surau minta saya cakap dah, saya kata tak apa, tak ada masalah. Dia kata, Ustaz, kita kena cut bajet sikit macam biasalah, tak boleh bagi penuh Ustaz ni, sebab nak buat live, nak kena jaga akaun surau. Saya dengar-dengar tu, Allah, kesian pula surau kita jadi muflis. Jangan bimbang, rumah Allah, Allah jaga. Betul lah, kita jaga juga akaun tu. Maksudnya apa? Tempat ini tempat kita buat kebajikan. Betul, sekali kita buka pintu kebaikan, 10 kebaikan akan masuk ke dalam pintu kita. Percayalah tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ni, percayalah, jangan kita tertipu dengan dunia ni. Kita bangga, kita berlumba-lumba. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, tadi saya sebut, berlumba-lumba untuk kumpul harta. Wal'iyazubillah. Cuba tengok hari ni, berapa ramai di kalangan Insta famous kan, masuk sikit-sikit tunjuk, siapa nak duit, ni dah duit. Tuan, Rasulullah seorang di antara orang yang jutawan. Uthman bin Affan antara yang jutawan, kan? Siapa lagi? Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang jutawan.
Tapi pernah tak kita dengar cerita sahabat Nabi beria tunjuk duit dekat Nabi? Sedang Nabi, bila Nabi minta untuk infak di jalan Allah, berlumba-lumbalah mereka mengeluarkan harta mereka yang paling mereka cintai dan sayang. Nampak tak tuan-tuan? Kita hari ni duit tunjuk ke orang, tapi bagi tak juga. Wal'iyyazubillah. Ni bimbang. Di antara sifat yang boleh menipu dan juga melalaikan kita. Tolong peringatkan ahli keluarga dan diri saya sendiri, terutamanya dalam kehidupan kita hari ni yang ditimpa dengan pandemik COVID-19. Tuan-tuan, jangan marah pada siapa-siapa. Marah pada diri sendiri. Kenapa dunia hari ni, ataupun kita sebut keadaan kita hari ni tak berapa nak pulih? Sebab kita yang degil. Sebab kita yang lalai. Sebab kita yang tak ikut perintah Allah. Allah sebut apa? Duduk dalam tempat itu. Nabi sebut, tinggal kamu di tempat yang ada penyakit tadi. Jangan kamu keluar. Keluar juga. Allah sebut apa lagi? Allah sebut kamu, kekal kamu. Fastaqim. Kekal kamu. Istiqamah kamu dengan perkara yang kamu buat. Duk bebel lagi. Masjid tak buka pula dah. Duk kira masjid tak buka. Dia mayang lambat juga. Tolong tuan-tuan. Jangan kita banyak bercakap sangat. Sebab banyak pula perkara yang perlu kita betulkan. Sebab tu dalam hidup ini, tak salah orang lain, yang salah diri sendiri. Sebab tu ayat yang saya baca tadi, bimbang-bimbang, ia menjadi satu kehinaan buat diri kita sendiri. Wal'iyyazubillah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Dalam forum perdana yang lepas, saya ada bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau perasan. Saya sebut di antara beberapa statistik negara yang berjaya mengekang pandemik COVID-19. Tapi ingat, bukan semuanya negara itu adalah negara Islam. Kenapa tuan-tuan? Pertama, mereka patuh kepada arahan pemerintah. Betul, kita hari ini bergaduh sebab politik. Bergaduh sebab nak berubah pandangan, nak mengubah Perdana Menteri. Contoh, tak apalah. Tuan-tuan, kita boleh mengubah, tuan-tuan. Kuasa di tangan kita. Nanti pilihan raya. Cuma, buat masa sekarang, tolong akur dengan perintah untuk mengekang pandemik ini. Jangan marah saya pula, Ustaz, marah kami dah. Nak betulkan balik. Sebab kita duduk dalam zon yang sama. Saya bukan duduk di planet Marikh. Saya bukan duduk di negara Switzerland. Saya bukan duduk dekat semalam dekat apa orang panggil ni, dekat Itali. Tengok Itali menang semalam kan contohnya. Ada. Saya duduk di Malaysia juga. Maksudnya kita duduk di tempat yang sama yang perlu kita sama-sama buat. Contoh tuan-tuan, negara Bhutan, negara kecil, duduk di antara China dengan India. Apa yang berlaku tuan-tuan? Selama lebih kurang tak sampai pun 3 bulan. Mereka ikut SOP yang telah ditetapkan, mereka ikut arahan daripada pihak pemerintah, dia bergandingan dengan pihak WHO, kan, World Health Organization. Akhirnya apa yang berlaku? Negara kecil ini berjaya mengekang pandemik COVID-19 walaupun mereka hanya ada kepakaran doktor seramai 337 orang sahaja dalam sebuah negara yang populasinya lebih kurang 770,000 orang. Dan hari ini mereka dalam keadaan yang baik, norma baru, walaupun masih lagi diancam suasana dengan pandemik COVID-19. Cuma mereka mengekang keadaan itu. Kenapa? Ada perkara-perkara yang patut kita muhasabah buat diri kita. Sebab tu tolong jangan marah orang lain, jangan tuding, jangan tuan-tuan. Betulkan diri kita. Sebab ni saya sebut tadi, wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Adalah permainan, adalah tipu daya dan kita bimbang. Ia boleh melalai dan juga menyusahkan kehidupan kita buat selama-lama. Wal'iyyazubillah min zalik. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengakhiran sebelum kita masuk ke Isyak. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Suka untuk saya kongsikan dengan anda semua tentang satu kisah yang disebut dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh beberapa pandangan riwayat hadis, ya, berkenaan dengan seorang perempuan yang namanya Ummu Shuraik. Ummu Shuraik. Ummu Shuraik ni apa tuan-tuan? Ummu Shuraik ini seorang perempuan yang daripada kaum Daus. Kaum Daus. Hadis ini panjang. Dalam kitab ni hadis ni panjang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qal kanat imra'atun min Dausin yuqalu laha Ummu Shuraik aslamat fi Ramadan. فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رجلا من اليهود فقال ما لك يا أم شريك. Daripada Abu Hurairah terdapat seorang wanita daripada suku kaum Daus. Tuan-tuan dengar baik-baik. Dipanggil Ummu Shuraik, telah memeluk Islam pada bulan Ramadan yang lalu, maka satu ketika dia telah pergi mencari seseorang untuk menjadi teman kepada dia untuk berhijrah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki Yahudi. Lalu lelaki tadi bertanya, apa yang boleh aku bantu kamu wahai Ummu Shuraik?
qalat atlubu rajulan yashabuni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal fata'ala wa ana ashabuki. Qalat fantazirni hatta amla'a siqaya ma'an. Qala ma'i ma'un la turida ma'an. Baik, tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku disebut oleh Ummu Syuraik, aku ni ada hajat. Iaitu aku nak cari seseorang untuk teman aku, untuk bersama dengan aku dalam perjalanan yang jauh ini untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Yahudi tadi kata apa? Kalau macam tu, mainlah ikut aku. Tak apa. Aku boleh ikut kamu. Jangan bimbang. Aku boleh teman kamu sampai bertemu dengan Muhammad ibn Abdullah. Nampak tuan-tuan? Ni saya nak sebut. Di antara kaitan, satu berkenaan dengan kita hari ini, apa yang perlu ada. Yang kedua, bagaimana sifat Yahudi yang masih ada daripada dulu sampai kiamat tetap sama. Baik. Kemudian Ummu Syuraik kata apa? Aku nak berhijrah. Kemudian kata Yahudi tadi, tak apa, ikut aku. Aku boleh teman kamu, jangan bimbang. Kemudian bila Ummu Syuraik dengar kalau macam tu, kamu seorang lelaki yang boleh teman aku, dan dia ada rombongan dia, bukanlah dia dengan lelaki tadi, dia ada rombongan, Yahudi tadi ada rombongan dia nak tumpang dalam perjalanan itu, maka dia kata boleh, tunggu aku sekejap. Aku nak isi beberapa bekalan, terutamanya air, sebab dalam perjalanan sudah mestinya aku perlukan air dan beberapa bekalan makanan untuk makan dan minum. Apa jawapan daripada Yahudi tadi? Tak payah, aku ada air, aku ada bekalan makanan, jangan bimbang. Mai, aku bagi. Tak ada masalah. Seolah-olah dia telah memberikan tawaran bukan hanya sekadar teman, tapi dibekalkan dengan makanan dan minuman. Baik. Tuan-tuan dan puan yang terahmati Allah sekalian. Fantalaqat ma'ahum fasaru yaumahum hatta amsau fanazala al-yahudiyyu wa wada'a sufratahu fata'asha. Qala ya Umma Syuraik, ta'ala ila al-'asha. Kata Yahudi tadi, bila dalam perjalanan tadi, perjalanan yang jauh, sampai satu tempat dah waktu petang, lagi Yahudi tadi pun dia kata kita singgah sinilah dulu. Di satu tempat, sebab kita dah penat berjalan. Kita rehat dulu, kita hampak hamparan, kita berhenti makan, berhenti minum dulu. Kemudian ada rezeki, kita akan sambung lagi perjalanan. Kalau tidak, kita rehat, kemudian baru kita jalan. Maka Ummu Syuraik kata tak apa. Kemudian dia sebut apa? Fata'ala. Qala, ya Ummu Syuraik, ta'ala ilal asya. Wahai Ummu Syuraik, wahai perempuan yang nama Ummu Syuraik, datang dekat kami. Mai makan. Ni ada makanan ni. Kata Ummu Syuraik, isqini minal ma' fa inni atsha wa la astati'u an akula hatta ashrab. Aku nak air. Aku dah haga sangat. Dahlah perjalanan panjang, aku pun tak sempat sediakan makan minum. Aku nak air. Dia kata, boleh bagi aku air. Faqal la asqika hatta tahawwadi. Ini dia perangai Yahudi. Apa kata lelaki Yahudi tadi? Boleh. Boleh, aku boleh bagi. Tak apa. Tapi dengan syarat. Aku akan bagi ayat ni setelah engkau peluk agama Yahudi. Nampak tak tuan-tuan? Ini saya nak sebut ni. Satu, apa yang perlu ada pada diri kita seorang Muslim. Yang kedua, tengok perangai Yahudi yang disebut dalam hadis ini dari dulu sampai sekarang. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah sekalian. Kata Ummu Syuraik. Faqalat la jazakallahu khairan. غربتني ومنعتني أحمل ماء فقال لا والله لا أسقيك من قطرة حتى تهودي. Kata Ummu Syuraik, Allah tidak akan membalas kebaikan untukmu. Kamu sanggup membiarkan aku bersendirian dan memperdaya akan aku dan menghalang aku daripada membawa bekalan air. Laki Yahudi tadi kata, demi Tuhan, aku